Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azri bin Abdul Razak, bernombor metrik 276628 dari kampus Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini saya akan menerangkan mengenai topik yang saya pilih, yaitu nasionalisme. Definisi nasionalisme. Menurut Safir, nasionalisme merupakan perasaan cinta pada tanah air, bangsa atau sejarah budaya bersama. Ianya mempunyai suatu keinginan kemerdekaan politik, keselamatan dan martabat bangsa serta menyatakan bahawa bangsanya sendiri harus dominan dan harus bertindak agresif. Nasionalisme Melayu. Menurut Musa Hitam, nasionalisme Melayu adalah khas untuk orang Melayu sebagai manifestasi cetusan rasa dan keinsafan bangsa Melayu. Ianya juga merujuk kepada perasaan kebangsaan Melayu. Kita kerap kali keliru dengan perkataan nasionalisme dan juga patriotisme. Di sini saya ingin menjelaskan perbezaan antara nasionalisme dan juga patriotisme. Nasionalisme wujud secara kolektif yang mendorong kepada pertumbuhan kesatuan atau parti-parti yang berbentuk ataupun kesukuan. Manakala patriotisme ini merujuk kepada elemen patriotik yang wujud dalam seseorang individu. Terdapat beberapa faktor wujudnya nasionalisme. Yang pertama, penindasan dan penyelewengan penjajah. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita pada zaman dahulunya sering menjadi tempat negara barat menjajah dan meluaskan kuasa mereka. Yang kedua, dasar penjajah ini yang mengabaikan kepentingan rakyat. Yang ketiga, usaha rakyat untuk membentuk dan mengukuhkan negara menyebabkan nasionalisme ini wujud. Terdapat beberapa peringkat perkembangan nasionalisme di Malaysia. Yang pertama, nasionalisme awal. Yang kedua, nasionalisme intelektual. Yang ketiga, nasionalisme kepartian. Dan yang terakhir, nasionalisme kompromi. Nasionalisme awal. Pada tahun 1511, pencerobohan Portugis di Melaka adalah disebabkan faktor ekonomi dan juga penyebaran agama. Sultan Mahmud Fateh Kadir, Fateh Yunus cuba menyerang semula tetapi gagal. Dan pada tahun 1641, kerajaan Portugis dikalahkan oleh kerajaan Belanda yang menyebabkan Melaka akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1824, terdapat perjanjian antara Inggris dan juga Belanda menyebabkan Melaka akhirnya ditakluk oleh British. Pada tahun 1874, cubaan Raja Haji merebut kemerdekaan juga gagal. Dan pada tahun 1874, perjanjian Inggris dan Raja-Raja Melayu adalah permulaan campur tangan British di tanah Melayu. Faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya nasionalisme awal. Yang pertama, dari segi ekonomi, kerajaan Inggris cuba mengambil alih tugas memungut cukai. Tugas memungut cukai ini dipungut untuk membayar pegawai British dan ini menyebabkan pembesar hilang sumber pendapatan pada waktu itu. Selain itu, dari segi politiknya, kuasa Kesultanan Melayu dikurangkan. Residen juga menjalankan tugas diarahkan oleh kerajaan British. Dari segi sosial dia, British membawa nilai baru terhadap kerajaan Melaka iaitu Clash of Civilization dan wujudnya penyebaran agama Kristian yang mencemarkan nilai tradisional Melayu. Nasionalisme intelektual. Nasionalisme ini wujud yang pertama disebabkan oleh golongan berpendidikan agama. Ianya dipengaruhi oleh pemimpin seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Redha, di mana golongan mereka ini menerbitkan akhbar dan majalah Neraca Al-Iman dan Al-Ikhwan.
Mereka juga membuat perubahan dalam struktur persekolahan Melayu. Yang kedua, golongan berpendidikan sekular, iaitu Melayu. Mereka melahirkan ramai nasionalis kelas menengah Melayu. Mereka juga menyebarkan semangat kebangsaan di masyarakat Melayu. Golongan yang ketiga iaitu golongan berpendidikan sekular, Inggeris. Mereka dilatih untuk jawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan British. Kebanyakan daripada mereka ini fasih berbahasa Inggeris. Nasionalisme kepartian. Masyarakat Melayu tidak ada kesepaduan sosial, ekonomi, dan politik disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor perhubungan. Yang kedua, demografi terpisah. Selain itu, sistem pendidikan juga yang rendah. Hubungan yang senggang antara pemimpin dan rakyat. Dan yang terakhir adalah kesan dasar pecah pemerintahan kerajaan British. Penubuhan parti-parti politik. Pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya wujud. Parti ini adalah antara parti terawal yang wujud di tanah Melayu. Seterusnya, pada tahun 1936, Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan. Penubuhan ini dilakukan oleh Ibrahim Yaakob dan Ishak. Parti ini berorientasikan dan berkonsepkan Melayu Raya. Selepas itu, pertubuhan Kesatuan Melayu wujud. Kesatuan ini dibentuk oleh pejuang-pejuang nasib Melayu. Pada tahun 1946, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu wujud. Ini adalah cetusan pemikiran dan kesedaran seluruh rakyat Melayu terhadap masa depan mereka pada zaman itu. Nasionalisme kompromi. British berpandangan Melayu tidak akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka, dan itu menyebabkan tertubuhnya UMNO, iaitu United Malays National Organisation, yang ditubuhkan oleh On Jaafar pada tahun 1946. Pada masa itu, Malaysian Chinese Association juga ditubuhkan dan diketuai oleh Tan Cheng Lock. Pada tahun yang sama juga, MIC ataupun Malaysia Indian Congress ditubuhkan oleh John TV. Gabungan UMNO, MCA dan MIC akhirnya tercapai dengan satu tujuan, iaitu untuk mencapai kemerdekaan pada masa itu. Dan setelah itu, pada tahun 1955 di mana mereka menang 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Seterusnya, selepas itu usaha mencapai kemerdekaan diteruskan dan diminta daripada kerajaan British. Dan akhirnya konsensus permufakatan juga wujud, iaitu pemimpin Parti Perikatan. Pakatan Murni. Pakatan Murni adalah satu konsensus permufakatan dari pemimpin perikatan. Ia juga dikenali sebagai quid pro quo ataupun kompromi merdeka dan 4+1. Pakatan ini terbagi kepada dua golongan, iaitu orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Orang Melayu menerima semua rakyat imigran yang bukan Melayu melalui prinsip jus soli, manakala orang bukan Melayu menerima raja-raja Melayu sebagai pemerintah dan mengakui hak istimewa orang-orang Melayu. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa kebangsaan, manakala agama rasmi pada masa itu ialah agama Islam. Kesimpulan topik ini. Yang pertama, kita perlulah menanam sikap cinta akan tanah air kerana ianya merupakan intipati keutuhan sesebuah negara. Ia juga akan meningkatkan penghayatan terhadap pendidikan agama
moral sejarah bangsa dan negara kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.